Yang masuk ni. Dah. Nami dah masuk. Okay, kita dah live. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para pendengar yang sedia menanti semenjak 9.30 tadi. Sekarang dah 9.45 dan seperti yang anda lihat kita sebenarnya daripada 9.20 tadi kami cuba untuk selesaikan ada sedikit isu teknikal malam ni. Dan hari ni patutnya kita berlima, macam biasalah saya, Jamali dengan Khalid, Nami yang macam diskut sekejap ada sekejap tak ada tu, dan juga dua jemputan kita malam ni, tamu jemputan Cikgu Nizam dan juga Musin. Tadi Musin pun ada, kejap keluar, masuk kejap keluar, memang ada isu teknikal malam ni. Tapi apa-apa pun orang kata the show must go on. So malam ni kita topik perbincangannya ialah kerja kebajikan dan realiti dan realitinya. So malam ni sebenarnya apa yang saya nak cuba bawa dekat My 2 Cents dan kongsi bersama semua ialah orang kata perkara-perkara yang berlaku di sebalik gambar. Sebab selalunya kerja-kerja kebajikan ni kita nampak banyak dekat gambar, dan selalunya gambar kerja-kerja kebajikan ni kita bawa barang, tolong orang dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia punya groundwork, sebetul-betulnya groundwork dia sebenarnya lagi banyak, lagi besar. Saya kalau nak pandang sini dia tutup mata, so orang tak nampak, so kena tunduk sikit. So groundwork dia besar, dan groundwork dia sebenarnya adalah apa yang menentukan kesinambungan kerja-kerja kebajikan tu. Adakah dia one off ataupun adakah ia membawa impact dan juga kesan yang kita nak untuk jangka masa panjang. Okay, bersama dengan saya kita malam ni ialah Cikgu Nizam. Cikgu Nizam, apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih Jamali, khabar baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cikgu Nizam ialah orang kata pengasas kepada sebuah NGO yang namanya Humanity, dan juga pengasas kepada sebuah inisiatif yang diberikan nama Gerobok Rezeki. Betul Cikgu Nizam Gerobok Rezeki betul. Okey, Gerobok Rezeki ni apa orang kata dah bermula agak lama, dan saya sendiri melihat daripada sebuah idea kecil yang diasaskan mungkin di masjid-masjid, dan kini Gerobok Rezeki ni dah mendapat perhatian termasuk di sekolah-sekolah. Mana sekolah-sekolah pun ada Gerobok Rezeki dan sebagainya. Tapi untuk tidak orang kata bukan saya jadi topik perbincangan hari ini, mungkin saya boleh serahkan kepada Cikgu Nizam untuk ceritakan serba sedikit siapa dirinya dan apakah itu Gerobok Rezeki. Boleh kita mulakan Cikgu Nizam? Okey, terima kasih Cik Jamali, host kita malam ni. Okey, bila saya kenalkan diri saya dulu. Okey, saya Muhammad Nizam. Saya selaku pengerusi kepada NGO Pertubuhan Keinsanan Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai Humanity. NGO kami, kumpulan kami ni kumpulan kecil je sebenarnya. Bila Cik Jamali ajak join benda ni pun malu sebenarnya. Sebab tak ada banyak yang nak saya kongsikan. Tapi so far alhamdulillah, daripada seperti yang Cik Jamali kata, daripada idea kecil yang saya upkan dan saya cuba jenamakan dan sebarkan, alhamdulillah mendapat sambutan daripada masjid, surau, dan kini sedang memecahkan tembok institusi pendidikan daripada sekolah, universiti dan sebagainya. Okey, sebelum saya cerita pasal Gerobok Rezeki ni, saya bercerita sedikit bagaimana sejarahnya terwujudnya Gerobok Rezeki ni. Actually sebenarnya Humanity dulu bergerak dengan gelandangan. Saya rasa majoriti lah, kebanyakan, tidak semua NGO di sekitar Lembah Kelang ni mesti bermula dengan gelandangan, street feeding. Pasal apa? Aktiviti street feeding ni adalah aktiviti yang paling mudah,
kononnya Basic bagi mereka. Datang bawa makanan, bagi orang makan tinggal. Lepas tu habis berterabur tepi jalan. Kononnya dia sedekah sampai. So pendek cerita, apabila saya terlibat dengan pelbagai NGO, saya follow mereka untuk belajar, sampailah saya menubuhkan Humanity sendiri, saya melihat sekadar beri makan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, jadi Humanity bawa kaedah baru, kita beri makanan adalah sebagai umpama kita melawat jiran kita, kita bawa buah tangan untuk mendapat kepercayaan, gain trust. Jadi matlamat Humanity, kami tidak memandang kepada kuantiti, tapi kami memandang pada kualiti. Jadi apabila kami masuk dunia gelandangan, objektif kami, matlamat kami jelas bawa mereka keluar daripada dunia gelandangan. Alhamdulillah kita ada beberapa success story mungkin tidak banyak tapi ia berbalik kepada matlamat kami, iaitu quality bukan quantity. Tidak ada makna kita cerita tentang bagi makan setiap malam sampai 100 pack, 200 pack, 500 pack, tapi ending dia is nothing. You just bawa pembaziran. Pasal malam Isnin tu pukul 8 NGO lain datang, pukul 9 pelajar universiti, pukul 10 NGO lain. Bila tiadanya sinkro di kalangan mereka semua ni, khususnya ni NGO ad hoc yang NGO lama yang terlibat, kita orang dah bersepakat, kita ada group WhatsApp. Jadi benda tersebut lebih banyak kepada tentang pembaziran. Jadi kita pendek cerita pasal gelandangan dan kita pergi kepada gerobok rezeki. Bagaimana tertubuhnya idea gerobok rezeki ni apabila Humanity melihat institusi masjid itu. Kalau kita masih ingat beberapa tahun lepas, saya selalu bincangi dengan Jamali bila lepak dekat Mamak. Bagaimana institusi yang bawa nama Islam seperti masjid, pusat zakat telah terfitnah dengan saya secara peribadi memandang ini adalah satu gerakan yang cuba memfitnah mana-mana agensi yang bawa nama Islam seperti masjid, surau, pusat zakat, JAKIM dan sebagainya. Apabila tablet-tablet di internet ni dia akan up kisah-kisah yang tidak sahih ataupun kisah-kisah yang rekaan tentang bagaimana gagalnya masjid dan zakat dalam bantu umat muslim, orang Islam khususnya. Kita kena terima kenyataan masjid ke zakat ke semua tu diuruskan oleh manusia. Kelemahan memang pasti wujud kerana kita manusia. Tetapi kes-kes terpencil kelemahan itu telah di-highlightkan dan dilindungi tentang kejayaan besar. So impak dia apabila dia telah di-up, masyarakat kita yang amat menjadikan orang Islam sendiri akan hentam institusi ini. Jadi apabila kami duduk bersama teman-teman, apa sebenarnya kita ni dalam membantu institusi zakat ini? Jujurnya saya dulu adalah orang terlibat dalam menghentam zakat. Mencalurkan FB pasal zakat dan cakaplah. Saya rasa ustaz-ustaz di pejabat Baitul Mal tu masih ingat cerita bagaimana saya dengan kononnya rebel berontak datang pejabat zakat, sepak pintu lah, itu ini bawa gelandangan bayi. Sampailah bila saya involve dengan diorang, saya follow, saya tengok, saya siasat, barulah saya tahu. Sebenarnya cerita-cerita yang viral di Facebook, di media-media tabloid itu tidak sahih. Ia adalah cerita rekaan yang akhirnya kami buat kesimpulan ialah satu gerakan untuk burukkan Islam. Jadi jadi gerobok rezeki ni kami buat. Kalau dulu orang kata masjid tidak membantu, masyarakat salahkan masjid, kita come out dengan satu idea, kita letak rak dekat masjid, kita suruh masyarakat penuhkan dengan barangan makanan kering. Jadi sesiapa saja, hatta orang non-Muslim pun kita galakkan datang ambil barang di masjid. Tak ada nak kena meeting apa, datang ambil, tulis nama, nombor telefon dan barang apa yang diambil sebagai rujukan. So kita kononnya banyak kerana birokrasi itu telah dapat diselesaikan dengan kaedah begini. So itu secara umum lah tentang gerobok rezeki. So saya serahkan pada host kalau nak lebih mendalam lagi. Dia first saya suka idea gerobok rezeki ni masa first keluar orang kata buat kerja kebajikan dengan Cikgu Nizam ni. Sebab gerobok rezeki ni punya orang kata dia punya idea tu agak ringkas dan mudah untuk di copy paste di tempat-tempat lain sebab idea dia praktikal dan mudah. Okay, basically dekat setiap masjid ataupun sekarang dah dekat sekolah, kita ada satu gerobok ataupun almari ataupun rak di mana jemaah sendiri yang datang, jemaah boleh letak barang-barang dapur yang diorang beli untuk letak dekat gerobok tu, dekat almari tu, dan orang-orang di kawasan sekitar yang susah ataupun yang tengah dalam kesusahan nak makan pun tak ada,
dia boleh pergi ke masjid dan juga isi nama, bagi tahu barang apa yang dia ambil untuk dan kemudian pihak masjid akan bagi untuk dia orang bawa balik. So dan yang bagus ialah tentang bila saya tanya Cikgu Nizam, nama ni rekod untuk apa? Saya ingat Cikgu Nizam kata, kita akan pantau nama-nama yang ditulis, yang diorang tulis dalam tu untuk ambil. Pertama dia of course lah kita nak memastikan tak ada salah laku, di mana ada orang ambil lebih, lepas tu jual dan sebagainya. Dan satu lagi adalah sebab kita akan tengok kekerapan dia ambil barang. Kalau dah sampai 3 bulan masih mengambil barang di gerobok rezeki tu, kita akan ajukan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tengok apa yang terjadi kepada family itu. Dan benda ni bagus sebab sepanjang saya dengan Cikgu Nizam, the idea is simple. Kita sebagai umat Islam, kita nak golongan susah ni daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Betul Cikgu Nizam Ya, betul. Dekat situ dan sepanjang saya orang kata mengenali dunia kebajikan ni, saya pun sama macam Cikgu Nizam, maksudnya memang mula dengan orang kata buat kerja bagi makan kepada gelandangan, dan saya rasa kebanyakan orang pun mula dengan situ, and then orang kata pergi bawa orang, bawa makanan, and then kita bagi dekat orang gelandangan, and then sometimes we feel good about ourselves. Tapi benda yang buat saya terfikir ialah saya rasa kali ketiga kot saya pergi buat bagi makan kepada golongan gelandangan ni, ialah masa tu saya punya session tu dengan NGO tu dalam pukul 12 lebih rasanya. Bila sampai kita nak bagi makan, dah penuh lah makanan dekat diorang. Dia dah sampai macam tak nak benda tu. Jadi saya duk terfikir benda ni ada impact ke? Adakah kita sebenarnya menambah kepada masalah, penyelesai masalah ataupun penambah kepada masalah tersebut? Sebab masalah bila kita bagi makan banyak ni, kadang-kadang dia sampah tu memang berteraburan lah, tak ada siapa yang nak kutip dan sebagainya. Sebab tu daripada situ saya belajar, sebenarnya bagi makan gelandangan ni saja tak cukup. Lepas tu dengan macam Cikgu Nizam kata tadi, sama juga jalan cerita dia, saya pun mengenali dengan tu orang kata dengan cara yang susah, di mana saya pun buat kesilapan yang sama, di mana ada satu hari ni saya dengan wife tolong seorang kakak ni, boleh katakan pangkat makcik lah. Dia cerita pasal kesusahan hidup dan sebagainya, kita tolong, dan saya pergi post di Facebook, minta bantuan. Lepas tu orang memang viral lah. Memang viral. Memang orang saya ingat cerita tu. Memang orang kutuk pusat zakat kau dan sebagainya. Dan alhamdulillah sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi satu agensi yang walaupun kita yang menjadi penjembak kepada agensi tu dikutuk, dia kontak secara peribadi, pusat zakat kontak secara peribadi untuk terangkan siapakah orang yang telah saya bantu tu. Sebenarnya orang tu dah dapat bantuan dan sebagainya. Dan baru saya nampak lah sebenarnya memang kebanyakan kita sebenarnya kita tak ada niat pun nak cerita buruk Cikgu Nizam kan. Ya, kita kadang-kadang kita berkongsi apa yang berlaku kepada seseorang tu, kita tak ada niat buruk pun nak memburukkan sesiapa, tapi sebenarnya kita buka pintu fitnah. Pintu fitnah dah selalunya kena kepada pusat zakat. Betul Cikgu Nizam Ya, betul. Itulah yang kami sedang cuba hapuskan. Kurangkanlah. Hapuskan tu susah. Kita akan minimumkan. Ni ada seorang komen kata ada surau masjid tak update database Korea, kadang-kadang bantuan tak sampai sebab tak ke masjid ataupun surau. Mungkin ada isu Cikgu Nizam Okey, dia macam ni. Okey, untuk global saya boleh cakap Jamali? Boleh. Okey, untuk global rezeki di masjid dan surau sekarang ni dia orang telah jalankan sendiri, okey. Di mana idea itu telah kami sebarkan, kemudian pemerikasaan telah kami lakukan. So selebihnya adalah bergantung pada kerjasama pihak masjid bagaimana untuk implementkan. Okey, di surau dan masjid ada dua kaedah yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka jalankan secara bebas, iaitu bermaksud gerobok tidak dikunci, siapa saja boleh ambil dengan hanya menulis rekod. Okey, dulu itulah yang community tekankan. Pasal kita kata segalanya lillahi ta'ala. Tapi itulah kita ni budaya Malaysia ni, bila tak dibantu dikecam, bila dibantu dia ambil kesempatan. Bila kita letak macam tu, datang bawa beg IKEA, habis satu gerobok tu disambung barang.
Mula-mula kita sangka baik, ni kes terpencil. Lama-lama dah bukan kes terpencil. Itu dah kes yang ramai kami kesempatan. Belum lagi yang ngambil jualnya semula. Jadi setelah berbincang, maka untuk fasa kedua, kita bincang dengan masjid, kita bercakap pada pihak masjid tersurau, implementkan bergantung kepada sosial masyarakat kawasan sana. Kalau seandainya tanpa kunci pun masih berlaku kejujuran, go on. Tapi seandainya berlaku kecurian, maka kunci gerobok tersebut selepas solat 5 waktu datang dan ambil lah. Tulis nama di buku, tulis nombor telefon untuk rujukan. Saya ulang semula. Tulis nama di buku, tulis nombor telefon dan sebagainya. Dia bukan saja-saja untuk memalukan atau menyusahkan penerima. Kita ambil ada satu daerah, saya lupa di negeri Melaka. Apabila kekerapan yang berlaku, kekerapan tinggi penerima datang ambil, setelah disiasat, mereka adalah golongan-golongan yang layak bergelar asnaf tetapi tercecer maklumatnya. So datang Majlis Agama Islam negeri tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana dengan adanya inisiatif idea ini, mereka dapat mengesan keciciran mereka yang layak bergelar asnaf. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan-golongan asnaf yang mungkin bantuannya tidak diupdate. Golongan asnaf ni kadang-kadang kita kena faham ada setengah mereka perlu dibantu untuk update, untuk rujuk semula pada pusat zakat. Kadang mereka buntu, mereka tidak tahu jalan. Jadi bantuan yang diterima tu tidak cukup. Berlaku di sekolah sekitar Lembah Kelang, saya lupa sekolah apa, daripada koordinator Gerobok Rezeki. Setelah dia asyik ambil saja murid ni, kemudian setelah guru ni siasat, rupanya ayahnya dulu bekerja, memang asnaf, tapi telah jatuh sakit, tinggallah maknya bekerja sebagai seorang cleaner. Jadi bantuan yang didapat tak cukup. Jadi budak tu sekerap ambil barang di sekolah. Jadi bila adanya rekod begini, pihak sekolah datang siasat, sampaikan Raja Perlis, Raja Muda Perlis datang turun bawa bantuan bersama Dr. Mazhar, kemudian pengerusi Majlis Agama Islam sendiri, Pos Mawib pun datang turun. Benda tu viral dan masuk pada Metro, harian Metro liputan. Alhamdulillah. Jadi itu the beauty of Gerobok. Sebenarnya banyak kes-kes begini. Di Masjid Ar-Damansara kita dapat satu kes apabila pelajar berumur 14 tahun lebih kurang dalam keadaan OKU, dengkut, macam jalan tempang sikit. Dia macam malu-malu nak ambil. Sampailah tertangkap oleh security guard fikir dia nak mencuri. Rupanya dia ditinggalkan oleh ayahnya kerana ayahnya bekerja di sebuah negeri utara sebagai bouncer disco. Anaknya ditinggalkan 2 orang, seorang umur 14, seorang lagi saya lupa sekolah rendah ke ataupun belum sekolah, dengan duit saya lupa, memang tidak cukup untuk makan. Jadi budak ni terpaksa datang ke Masjid Ar-Damansara untuk ambil barang daripada Gerobok Rezeki. Sampailah tertangkap, dibawa kepada saya tak cakap banyak. Bila kes dibawa kanak-kanak, no kompromi. Saya terus direct kepada JKM, saya cakap kepada JKM, tolong turun, ambil siasat dan ambil tindakan sebelum dia jadi viral dan wujud fitnah kepada agensi kerajaan itu sendiri. So Alhamdulillah, dipendekkan cerita, pihak JKM turun, update kepada saya, amaran telah diberi kepada bapa tersebut. Tapi kesannya bapa tu cuba cari saya lah, konon saya buat cerita. Tapi Alhamdulillah bonzer tak pukul, selamat. So kebaikannya, selepas tu dia tinggalkan duit yang banyak kepada jiran dia untuk tolong tengok anak dia kalau dia pergi bekerja. So nampak tak? Gerobok Rezeki ni memang macam Cik Jamali kata, simple, praktikal, mudah. Tapi sebenarnya Gerobok Rezeki is idea di sebalik idea. Kesan dia tu yang menyebabkan saya sangat suka sebarkan idea ni. Kemudian yang dikatakan untuk menutup fitnah tu lah yang Cik Jamali cakap tadi. Actually sebenarnya apa yang Jamali cakap tu sebenarnya saya dah buat. Tulis kat Facebook, hentam zakat, buat fitnah. Tapi lama kelamaan saya fikir, betul ke benda ni? Itu yang buatkan saya turun padang, saya jumpa gelandangan, saya siasat sendiri. Rupanya cerita-cerita gini cerita tidak sahih. Sebab itu sampai sekarang siapa yang kenal saya dan siapa yang pernah terlibat dengan aktiviti community, dia memang cukup tahu. Cara saya bila dengar orang minta bantuan, saya akan siasat terperinci. Kalau saya macam tadi pun dah ada lagi Sayembu Tunggal lah, kononnya minta bantuan kewangan. Saya terus hantar wakil datang siasat. Bila kita siasat, cerita tu takkan sama dengan apa yang di WhatsApp pada kita. Di Kuantan, kononnya ibu sakit angin akmah, anak tak boleh bekerja, akan dihalau daripada rumah. Tinggal lagi berapa hari ni ibu ni akan bergelandangan. Bila cerita ni tersebar melalui WhatsApp, kemudian di-upload di Facebook, tahu tak apa jadi pada? Majlis Agama Islam faham akan terfitnah, kononnya tidak menjaga kebajikan. Tapi bila saya kos ni Majlis Agama Islam faham, saya suruh dia, saya bagi alamat, datang siasat, cerita tu langsung tak sama. Memang mak dia sakit, tapi bapak dia ada boleh jaga. Sebenarnya anak dia tu malas nak kerja. Ya betul. Nampak tak? Dia nak cari mudah. Lalas
pegawai zakat datang dia gambar hantar kat saya. Saya kata terima kasih Cik Nizam pasal beritahu kami dulu supaya tak wujud fitnah. Di Glen Mary, kisah seorang perempuan duduk di dalam kemah bersama anak kecil. Kalau orang ambil gambar post di Facebook tak cerita apa-apa, confirm zakat Selangor kata fitnah. Tapi saya suruh one of the sukarelawan kita datang siasat. Lepas tu dapatkan info, saya bagi kat saya call Lembaga Zakat Selangor. Dia orang turun disiasat. Bukan orang Malaysia, orang Rohingya. Lari daripada mungkin daripada mana ni, immigration punya gerakan sebelum COVID kan, masa COVID tu kan operasi besar. And then dia duduk di kemah begitu. So bila Lembaga Zakat datang, saya cakap, so G2G panjangkan kepada JKM dan immigration. Kalau boleh orang awam mungkin lambat sikit. Kalau G2G biasanya lebih pantas. So perkara begini untuk perlu dilakukan untuk kita tutup lubang fitnah. Saya pegang prinsip yang cukup jelas, apa guna buat kebajikan kalau dia disulami fitnah. Ni benda ni selama ni yang bila saya belajar daripada Cikgu Nizam, perkara pertama ialah periksa. Walau macam mana sedih pun cerita tu, walau macam mana nampak digambarkan susah, perkara pertama minta nombor IC Cikgu Nizam. Minta nombor IC, kita periksa dengan pusat zakat. Apa status seseorang tu dan sebagainya. Dan benda ni juga sebenarnya mungkin orang nampak benda tu remeh, tapi sebenarnya benda ni penting. Sebab tu kalau kita benci kepada birokrasi, kita kata birokrasi lambat dan sebagainya, antaranya ketahuilah bahawa isu-isu begini yang menyumbang kepada birokrasi itu. Sebab kita kena faham, pusat zakat dia menjaga amanah orang yang membayar zakat. Jadi dia kena pastikan yang dapat zakat tu memang memerlukan bantuan, tidak ada tipu, berlaku penipuan itu dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita kena faham. Kan, bukan semudah kadang-kadang saya tengok kan orang tu kata dapat cerita berkesedudukan jam tu juga pergi, tapi bila dengar cerita orang susah lambat. Tapi sebenarnya bukan nak dilambat-lambatkan begitu. Kadang-kadang tengok siapa kan dah dapat bantuan dan sebagainya, benda tu kan. Tapi benda ni juga yang sebenarnya saya sentiasa borak dengan Cikgu Nizam. Cikgu Nizam kata kadang-kadang macam menjadi serba kalau nak cerita sebenarnya apa yang berlaku di lapangan. Sebab kita takut kalau kita ceritakan tentang ada kes-kes yang menipu, nanti kurang orang datang membantu. Sebab orang akan fikir orang susah ni semua menipu. Bukan semua yang menipu. Memang ada yang genuinely susah, tetapi ada juga yang ambil kesempatan menipu. Sebab tu benda tu kita kena berjaga-jaga kat situ. Okey. Assalamualaikum Musin. Musin, dengar? Alamak Musin, masih tak dengar suara kau. Suara mahal. Alamak, mungkin hari ni saya jemput sebab kan kita punya topik ni ialah kerja kebajikan dan realiti. So Musin ni sebab kebajikan ni selalunya orang akan nampak daripada aspek bantuan fizikal, maksudnya bantuan bagi makanan dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya nak ajak Musin untuk membincangkan juga daripada aspek bantuan kebajikan. Tapi apa yang Musin buat, dia dan tim dia buat ialah mereka memberi support ataupun mengetengahkan isu-isu kesihatan mental. Yang ni pun mungkin sebab saya jatuh daripada aspek kebajikan dekat situ. Tapi itulah Musin hari ni sebenarnya saya nak minta Musin share. Malam ni bukan share pasal tayar sebab dia dekat Facebook, dia bos kedai tayar cerita tayar je. Tapi hari ni aspek kebajikan di mana dia bukan bantuan untuk kekurangan secara fizikal yang kita nampak, tapi kekurangan daripada aspek yang kita tak nampak, iaitu kesihatan mental. Benda tu kan. Jadi benda tu dan sebab benda ni penting. Kesihatan mental ni ini antara isu yang menjadi orang kata penyebab kepada selain daripada kesusahan, kesihatan mental ni jadi penyebab isu kepada orang-orang Islam yang kebanyakannya memusuhi Islam sebab sangat kurang badan NGO Islam
yang membantu orang-orang daripada aspek kesihatan mental, mana yang ada suicidal thoughts, nak bunuh diri, mana yang ada kemurungan dan sebagainya, sangat kurang NGO Islam. Dan benda ni juga antara benda yang saya selalu borak dengan Husin tentang kekurangan NGO Islam, penggerak-penggerak berasaskan orang-orang Melayu, orang Islam yang membantu daripada aspek orang-orang yang mempunyai masalah kemurungan dan suicidal thoughts. Sin, kau punya ni dah okey tak, Mike? Cuba cakap sikit. Boleh dengar? Oh, Sin, tak dengar Sin. Tak dengar lagi Boleh dengar? Tak? Boleh dengar sikit lah. Okey lah, okey je lah kalau tak dengar pun je. Okey boleh tak? Boleh. Teruskan Sin. Okey, daripada perspektif NGO, apa yang kita orang buat lah. Kita NGO ni dia satu kumpulan yang dia tak macam hospital, dia tak macam fasiliti kesihatan yang lain. NGO ni dia punya power memang terhad lah. Jadi apa yang kita orang cuba buat adalah increase kesedaran terhadap kita. Kita tak boleh nak pergi ke semua dekat target belia, target pelajar-pelajar di ITE. Husin, sorry. Aku rasa memang aku kena buat satu sesi lagi untuk kau dan juga ni. Kalau memang aku rasa para pendengar kat luar sana pun tak dengar. Dan aku sure korang semua pun nak dengar kau input tentang apa yang kau buat. Tapi memang tak dengar. Memang tak dapat dengar apa yang kau cakap. Sorry Sin Sorry. Tu lah. Tapi untuk yang mendengar malam ni, siapa yang follow ataupun kenal Husin ataupun tak kenal, saya terangkan dia. Husin ni dulu dia ialah medical assistant, bekerja dengan APM lah, dan kemudian lompat ke dunia pertayaran. Itu yang buat dia unik, lompat ke dunia pertayaran dan kemudiannya menubuhkan sebuah NGO yang bernama MeCare yang sangat orang kata support kepada isu-isu kesihatan mental. Nama jadi apa mungkin tadi NGO dia? MeCare, MECARE, MeCare. So dia aku banyaklah buat dia punya dengan MeCare ni, kadang talks, kadang forum, seminars untuk mental health awareness dekat sana. Benda tu sebab coming back to Cikgu Nizam, sebab mental health awareness ni kadang benda ni saya rasa nampak Cikgu Nizam daripada aspek orang gelandangan ataupun orang susah. Saya nampak ada satu trait ataupun satu karakteristik yang sama di antara golongan ni, terutamanya yang ada golongan yang malas bekerja ataupun yang sentiasa tak nak berusaha tapi nak bantuan saja. Kadang-kadang nampak satu trait di mana kita dapat tengok yang diorang ni sebenarnya ada sedikit sebanyak isu kesihatan mental. Betul Cikgu Nizam? Saya setuju, betul. Okey, kalau kita nak dia berbalik sebenarnya realiti, dan kita tajuk pada tajuk ni sendiri adalah dunia kebajikan dan realitinya. Kalau kita melihat realiti yang sebenar, dengar kan? Saya dah dengar. Okey. Kalau kita melihat pada realiti sebenarnya dunia kebajikan ni, saya percaya tak ramai NGO yang kongsikan isu sebenar. Pertama, dia berbalik pada seperti apa yang Cik Jamali cakap. Kadang-kadang kita tidak nafikan sebahagian kemiskinan, kesusahan itu puncanya adalah kerana sikap. Okey, sikap nanti kita akan huraikan seperti yang tentang mental illness semua nanti tu. Yang kedua adalah kerana memang takdir lah yang wajib kita bantu. Jadi kerana sikap ni yang menyebabkan NGO terpaksa bantu juga beri makanan kerana kita kenangkan anak kecil. Okey, kalau tak ada anak kecil, sikap malas, saya rasa kat Malaysia tak pernah lagi ada rakyat yang mati gemuruh. InsyaAllah kalau dia lapar sangat, confirm boleh bekerja. Tapi mengenangkan anak kecil yang perlukan bantuan makanan, terpaksa juga kita bantu. Dan sikap ni bila kita huraikan lagi, dia berbalik kepada seperti yang Cik Jamali pernah cerita kat saya. Tidak semua orang malas tu kerana betul malas, tapi mungkin kerana tekanan perasaan, mental illness yang menyebabkan dia jadi begitu.
Saya pernah berjumpa dengan satu kes daerah Sungai Buloh 2 tahun lepas atau tahun lepas apabila berlaku kebakaran melibatkan 3 buah rumah. Apabila saya datang, dekat dengan taman saya datang untuk melihat apa yang perlu boleh kami bantu. Tahu tak apa yang daripada salah seorang daripada mangsa kebakaran tu? Saya takkan lupa dia kata, "Bang, kami bukan hanya nak bantu makanan atau wang ringgit, tapi kami nak doa. Tolonglah doakan kepada kami supaya kami punya kekuatan dan ketabahan hati." Nampak tak? Sebenarnya kalau kita cerita pasal mental illness, dia adalah kerohanian. Bila kita melihat gelandangan itu, memang saya cakap orang, saya tak nampak banyaknya NGO yang ada di Malaysia ni yang boleh fokus kepada tentang pengisian rohani. Kalau kita datang dekat gelandangan tu, kalau malam minggu, malam Isnin, sampai 3-4 NGO bagi makan saja. Sedangkan gelandangan itu adalah manusia, perutnya sama saiz dengan kita. Kalau dah sekali datang bawa mi, lepas tu kedua bawa nasi lemak, ketiga bawa makanan berat, ingat perut ni macam perut lembu, ada 10 boleh dibagi-bagi. Perut manusia, jadi makanan takkan terbuang. Tapi pengisian rohani, pasal mereka telah lama hidup di kaki lima, peraturan tu sebahagiannya memang dah tak ikut. Mereka berjuang dengan kudrat, peluh, kekerasan hati untuk hidup. Tidak semua, sebahagian lah. Tapi pengisian kerohanian tu tidak banyak. Saya pernah berurusan dengan salah seorang yang kononnya dikata dia daripada pertubuhan kaunseling bla 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 bla. Dia cerita nak bagi tentang makanan kepada gelandangan. Saya cakap dekat dia, kenapa mesti makanan? Sedangkan you ada sesuatu yang tidak dipunyai oleh kami, iaitu ilmu tentang kaunseling, kaunselor. Kenapa tidak jadikan dia sebagai makanan rohani kepada mereka gelandangan? Dan endingnya menjadi sejarah. Seperti biasa. Biasalah. Jadi menangkan di sini lah tak boleh kita kata yang kotor-kotor. Jadi saya sabarlah Nizam. Jadi tentang ni kita alhamdulillah apabila kerajaan buat pusat gelandangan, pusat forensik gelandangan, alhamdulillah ada beberapa inisiatif yang pernah dilakukan daripada, saya lupa, persatuan macam persatuan penduduk lah, dia wakil pada surau, dia datang, dia bagi tentang ceramah agama, tentang kaedah sembahyang. Cuma ini pun saya dapat feedback daripada mereka yang terlibat gelandangan. Kaedah kita, okey, apabila kita nak bagi pengisian kerohanian kepada orang ramai yang memang dah ada asas agama tapi mungkin nak remind, kita ada kaedah tersendiri. Tapi bila kita nak bercakap dengan mereka yang duduk di kaki lima dah bertahun, yang mungkin punya sindrom murung, kita tak boleh gunakan kaedah yang sama seperti mana kita bagi orang lain. Jadi bila kita bercakap gitu, dia seolah kita bercakap dengan dinding. Jadi endingnya bila diorang tak boleh masuk, kita je kata fed up lah, diorang tak mau dengar lah. Actually method kita salah. Kita tak study. Sepatutnya kita kena study siapa audiens kita. Kaedah apa kita perlu gunakan. So ada kaedah yang berkesan. Saya teringat, saya lupa ada satu NGO daripada Bangis waktu saya aktif dengan gelandangan. Dia ajar gelandangan membaca Iqra' dan sembahyang di depan berhampiran Al-Qaryah tu. Dekat Jalan Tuan Rahman, CMB di situ. Saya lupa malam apa. Dia akan ajar sembahyang, bawa telekung sembahyang di situ. Macam kita ngajak macam kita ajak anak-anak kita. Tu saya cakap, Allah, kalau ada ramai begitu. Kadang saya suka duduk situ. Saya suka turun dulu waktu saya aktif gelandangan, saya terus turun seorang-seorang. Duduk berbual, kita gain trust supaya kita dapat tahu cerita sebenar, maklumat sebenar. Jadi kes-kes yang tentang murung ni, kita perlukan ramai lagi untuk bantu mereka. Pasal membantu golongan asnaf gelandangan bukan hanya duit dan makanan. Betul. Tapi support moral supaya diorang boleh bangkit positif untuk keluar dari dunia tu. Dan satu lagi yang saya nampak Cik Nizam masa 2 tahun lepas cikgu jemput saya untuk kita sama-sama buat charity. Dan saya dapat untuk coaching untuk sekolah bimbingan jalinan kasih. Masa tu saya nampak banyak anak-anak yang orang susah ataupun gelandangan ni sebenarnya banyak yang berbakat. Daripada segi akademik maupun daripada segi sukan lah dan sebagainya. Jadi antara yang saya nampak cara untuk kita kurangkan ataupun kita basmi golongan mungkin susah, golongan susah ni akan sentiasa ada. Dia ini fitrah dunia, dia tak boleh habis. Tapi macam mana kita boleh kurangkan atau kita kawal ialah dengan kita beri a fighting chance kepada the next generation, kepada anak-anak mereka.
Jadi Betul. untuk macam cikgu sebagai seorang pendidik sini dalam arena education, dalam arena pendidikan, macam mana Cikgu Nizam, pandangan Cikgu Nizam ataupun mungkin boleh kongsikan ada orang kata perancangan ke depan untuk memastikan tidak ada berlaku golongan generasi kedua ni, gelandangan ataupun sebagainya. Sebab kalau kita kalau saya masa sentiasa ke orang kata ke jalanan untuk masa tu buat kerja orang kata bagi kebajikan untuk makan untuk gelandangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nampak anak-anak ni ada ramai dekat jalan, berjalan, berpelesiran dan sebagainya, berbenda kan. Tapi bila tanya, diorang ni bukan gelandangan. Sebenarnya ada rumah, ada bilik, tapi tempat tinggal tak kondusif. Kadang-kadang bilik kecil, lepas tu mak ayah, adik-beradik semua bercampur dekat sana dan sebagainya. Jadi dia kata duduk luar ni lagi best bang, lagi sejuk dia kata. Lagi sejuk, lagi bebas dan sebagainya. Kat rumah mungkin stres, sempit dan sebagainya. Dan satu lagi, bila saya duk fikir keadaan tempat tinggal yang tak kondusif macam tu, macam manalah tak jadi sumbang mahram contoh. Kan bila mak ayah bila nak bermesranya, bila nak apa benda, anak jujur ni. Kan, jadi itu antara benda yang saya nampak lah. Mungkin Cikgu Nizam boleh bagi sedikit orang kata pengalaman ke perancangan untuk education macam mana. Okey, pertamanya bila Cikgu Jamali cerita tentang gelandangan yang bukan gelandangan ni, saya pun terlepas satu poin. Sebenarnya gelandangan ni saya kategorikan kepada 3 . Okey, pertama memang gelandangan sebenar. Menjadi gelandangan kerana takdir ataupun kerana dah takdir hidup begitu. Mungkin dulu hidup okey, berlaku masalah, musibah dalam hidup bahkan terpaksa hidup di kaki lima. Yang kedua, gelandangan kerana kehendak diri sendiri. Okey, gelandangan kerana kehendak diri sendiri ni yang bawa masalah kepada masyarakat dan bawa imej buruk kepada gelandangan kerana takdir. Contohnya memang penagih dadah yang memang sengaja pilih jalan begitu, ataupun jenis anak-anak muda yang memang lari rumah, malas nak bekerja, nak bebas hidup. Ada begitu? Terlibat dengan sedikit mengemis dan sebagainya. Itu ni gelandangan kehendak diri sendiri. Yang ketiga adalah mereka yang dipanggil gelandangan tapi sebenarnya bukan gelandangan. Diorang ni dia bukan gelandangan. Berapa peratusan dia lebih kurang peratusan yang pertama dengan roughly. Itu memang saya minta maaf. Itu statistik tu kalau dapatkan mungkin berdapat pada pusat transit gelandangan pasal diorang ada buat kajian. Tapi untuk yang gelandangan yang nampak gelandangan tapi gelandangan adalah tapi diorang ni golongan miskin tegar. Okey, diorang kebanyakannya akan duduk di sekitar kaki lima dekat Al-Karya tu, duduk bersila di situ, berbuat. Tujuannya lah untuk menunggu bantuan daripada NGO yang memang biasa dalam kawasan situ. Di situ biasa ada feeding the needy, dia memang mendapat kebenaran khas lah. Dia bersama dengan CIMB, setelah bahagian yang bersihkan. One of the NGO yang saya respect, feeding the needy, FTN. Dia tak macam NGO lain. Lepas buat agihan, kawasan tersebut sangat bersih. Dia orang bersihkan betul. Dia follow through. Okey. So di situ diorang kenal. Jadi diorang akan datang dapatkan pampers, susu dan sebagainya. Dan NGO ni pun kenal siapa gelandangan yang bergelandangan. Dan yang bukan gelandangan, yang bukan gelandangan nampak seperti gelandangan ini adalah normally dia pertama dia memang duduk di kawasan kampung berdekatan ataupun flat ataupun bilik-bilik. Memang tidak kondusif untuk duduk. Bayangkan kadang-kadang duduk menyewa di bilik cokit yang dibantu oleh pihak Baitul Mal. Alhamdulillah Baitul Mal tu dengan anak sampai 2-3 orang, biliknya kecil. Jadi suasana tidak kondusif. Kemudian kita berbalik kepada isu yang Cikgu Jamal cakap tentang bagaimana kalau boleh tak nak generasi kedua mewarisi kemiskinan tersebut. Alhamdulillah di Malaysia ni kita sebenarnya banyak NGO yang memang fokus pada pendidikan anak-anak. Contoh yang saya kenal yang saya agak rapat seperti Iqra, Puan Cik Sharifah, di mana dia mengajar budak-budak tak pandai baca, teacher baca, dia akan mengajar balik, kemudian dia bagi peluang kedua, dia support sehingga berjaya. Kemudian kita ada sekolah jalanan Coket, saya lupa nama tu, itu pun di Coket dia bagi peluang kepada anak gelandangan atau orang susah, dia ajar baca sekolah semula. Kemudian kita ada saya lupa selain pada Iqra, saya lupa apa nama NGO tersebut, dia pun ajar membaca. Kemudian kita ada satu lagi NGO di mana dia bekas orang yang nak tarik anak-anak ni supaya tak terlibat dengan dadah. Dia melalui muzik, pendidikan, dia serapkan. So untuk humanity secara peribadi, kami tidak mempunyai upaya yang tinggi buat seperti Iqra, tapi kami pegang pada
biar kuantiti kami kecil tapi kami punya kualiti ada. So far alhamdulillah, untuk first success story Humanity adalah kami buatkan surat beranak kepada anak gelandangan, dapatkan rumah untuk gelandangan tersebut, dapatkan bantuan, dapatkan kerja, dan anak tersebut daripada tidak bersekolah, yang stateless dan dokumen, sekarang sudah ada surat beranak dan bersekolah. Sekarang dah darjah, dia sebaya anak saya sulung, anak saya darjah 6, dia darjah 5 lebih kurang macam tu. Alhamdulillah ada sekolah, dia ceras. Itulah first success story. Kemudian kita ada di gelandangan yang anaknya juga stateless, di mana tidak ada surat beranak, tak ada siri kelahiran, kita uruskan, turun naik Putrajaya, alhamdulillah dapat, dan sekarang dah punya surat beranak dan didaftar ke sekolah di pusat sekolah bimbingan jalinan kasih. Kemudian untuk kes, ada satu lagi kes di mana 2 orang anaknya, satu status bukan warga negara, satu lagi stateless juga, tidak ada status. Ini kerana ayahnya berkahwin dengan seorang warga negara Indonesia, kemudian berpisah, anaknya dibela oleh bekas isteri, kemudian isterinya meninggal, bla bla macam-macam berlaku. Rujukkan saya, satu anak bukan warga negara, satu anak stateless. Bayangkan budak-budak ni masa depan macam mana. Alhamdulillah waktu tu saya diberi kekuatan, saya uruskan, terpaksa angkat sumpah sampai ke pegawai JPN. Saya ingat lagi, dia pernah ingatkan saya, Encik Nizam, you adalah pegawai kerajaan, saya pegawai kerajaan. Once you sign ni, kalau berlaku maklumat palsu, tindakan akan diambil, you boleh masuklah penjara. Lama saya duduk termenung, letak pen atas meja. Bila kata masuk penjara, kalau kena denda 200-300 agak lagi. Masuk penjara. Saya keluar pada bilik, dan di bilik siasatan, ini saya ringkaskan cerita. Actually pegawai JPN panggil tu masuk bilik siasatan, dia soal setiap orang. Dia tanya-tanya budak kecil tu, adik-beradik, ayahnya dan saya. Sampailah saya, malam tu pun saya dah doa, sembahyang hajat, dah jadi alim sikit. Dan saya nekat, saya sign. Alhamdulillah budak tersebut dah punya surat beranak, dua-dua orang jadi warga negara dan sekarang telah bersekolah di Kuala Lumpur. Okey, itu yang tu. Dan yang sekarang ni adalah kes terbaru kami adalah di mana anak yatim ni memang kita bantu daripada suatu ayahnya sakit sampai meninggal, suatu budak ini sekolah dan sekarang dah habis SPM. Saya uruskan kemasukannya di ILP, Isu Latihan Perindustrian. Saya ambilkan kursus seni bina, alhamdulillah dah dapat. Kami belikan laptop semua, sekarang dia tengah online kelas. Saya pun tengah bagi dia link masuk belajar AutoCAD online. InsyaAllah bulan 12 nanti doakan COVID pulih, dia mendaftar masuk ILP, kita akan taja dia sepenuhnya sampai 2 tahun habis belajar supaya dengan adanya sijil ini dia boleh ubah nasib keluarga. Tu saya cakap, Humanity tak memiliki upayaan seperti NGO lain untuk mengajar ramai, tapi saya akan cuba pastikan kualiti kami ada supaya ianya dapat ubah nasib orang tersebut. Doakan kami. InsyaAllah. Ni ada komen ni, dia kata melihat success story anak gelandangan ini bermaksud yang it is possible for any stateless to get the same cert, cuma a lot of hassle in the bureaucracy. Dia berkenaan tentang dah dapatkan cert ni, dia tidak semudah macam yang saya cerita. Saya pendekkan cerita. Sekiranya ibunya, walaupun dia tidak berkahwin, tidak ada masalah, dia anak luar nikah ke anak apa, sekiranya ibu dia ada buku PING, dia ambil buku PING, buku yang dia pernah melakukan pemeriksaan di mana hospital, insya-Allah boleh. Cuma cepat atau lambat. Paling lewat saya pernah buat tentang anak dicoket, anak kepada seorang perempuan yang tidak berkahwin sampai 6 bulan. Tapi sampai 6 bulan ni sebenarnya bukan pasal apa. Pasal ada orang buat fitnah, kononnya saya sedikit jual IC kan anak-anak gelandangan. Kurang ajar. Jadi yang saya nak cakap, kalau ada birokrasi, itulah sebabnya, maksudnya JPN tu kena pastikan. Tidak, kalau mudah, terlampau mudah, nanti semua akan nampak benda tu sebagai escapism. Semua nak buat macam tu. Jadi saya pun sama. Saya setuju dengan saya faham mungkin saudara Izzuddin pun nampak benda sebagai birokrasi. Sebenarnya tak ada siapa dalam dunia ni yang suka birokrasi. Birokrasi ni benda paling renyah, paling menyampah nak melayan. Tapi kena buat juga. Dia fikir sijil surat beranak yang melibatkan isu keselamatan negara. Tidak semua kanak-kanak gelandangan itu yang saya cakap terus terang, tidak semua adalah orang yang lahir daripada Malaysia. Sebahagiannya mungkin daripada keturunan negara jiran. Tetapi atas faktor kemanusiaan, ramai NGO fight kalau boleh beri didikan, beri sertifikat supaya dia layak bersekolah. Sebenarnya tak itu. Tapi pasal ini melibatkan keselamatan, saya pun tak berani komen lebih-lebih kerana dia bukan bidang saya. Cuma yang saya boleh cakap, sekiranya dia mempunyai buku PING, kalau tak ada buku PING tapi rekod ada di hospital, kita pernah buat di swasta, insya-Allah
masih boleh diterima oleh pihak JPN. Cuma lambat atau cepat kerana mereka siasat. Tapi kalau langsung seperti contoh kanak-kanak yang dibuang dalam kotak without apa-apa proper dokumen, rekod semua kan, memang diorang akan jadi stateless, tiada warga negara. Bila umur 18 tahun keluar pada JKM, masa depan diorang sangat kesian. Ni ada seorang lagi komen daripada saudara Hilmi Razali. Dia kata bagusnya idea gerobok rezeki ni. Dia mengisi blind spot yang ada dalam pemberian bantuan oleh kerajaan. Ada golongan yang terlepas dari bantuan kerajaan sebab tak menepati kriteria. Misalnya golongan lower M40 yang selalunya tak dibantu sehebat seperti mana B40 dibantu. Namun pendapatan boleh gunanya kadang-kadang mengalahkan B40. Boleh juga ambil apabila keadaan terdesak. Terima kasih katanya. Okey, mengisi blind spot ni saya teringat Cikgu Nizam kata, instead of kita apa yang Cikgu Nizam ajar saya, dia ingatkan, dia kata instead of kita menjadi orang kata musuh semata-mata kepada golongan ataupun agensi-agensi yang membantu golongan-golongan susah ni, kadang-kadang kita kena akui kadang agensi ni pun ada yang tak menang tangan. Tapi once kita bagi tahu, kita fit dengan information yang betul, tak pernah ada masalah Cikgu Nizam kalau kita minta bantuan apa benda semua, memang agensi ni terutamanya pusat zakat memang dia amat orang kata senang nak berurusan Cikgu Nizam Okey, pengalaman saya actually bukan saya kongsi ni, bukan saya nak cerita konon saya ni banyak pengalaman ke pengalaman saya pun masih cetek, tapi saya just kongsi apa yang telah saya lalui untuk orang kata manfaat pada ramai saya tak ada kata kononnya macam saya ni tahu semua benda, banyak lagi NGO lain lebih besar yang lebih banyak pengalaman. Tapi apa yang saya cakap ni base pengalaman saya bukan base pada teori cerita orang Okey, cerita tentang yang Cik Jamal cakap tentang apa sebenarnya, mengapa sebenarnya kewujudan NGO? Kalau kita bicara secara jujur, NGO ni wujudnya adalah untuk kita membantu apa yang mungkin agensi kerajaan tidak dapat lakukan. Itu bahasa yang eloknya. Tapi kalau hati ini memang nak mencari silap, NGO wujud kerana kerajaan lemah. Ada. Okey, statement itu diajar pada ramai pelajar universiti saya tak nafikan. Dulu saya pun adalah mereka yang diajar oleh otak-otak dengan begitu. Tapi bila saya lama dalam bidang ni, saya cakap NGO wujud bukan nak mencari, bukan kerana kerajaan lemah, tapi NGO wujud kerana untuk melengkapi apa yang mungkin kerajaan tidak mampu lakukan. Ingat kerajaan mesti ada kena birokrasi, kerajaan ada SOP sendiri. Kerajaan, even NGO nak bagi duit pun kita kena siasat, ada SOP kita, lagilah kerajaan. Okey, jadi berbalik kepada tentang apa yang Cik Jamali kata tadi, sebenarnya penting adalah komunikasi. Saya walaupun saya duduk di Selangor, banyak buat aktiviti di KL, hubungan saya dengan Mawi alhamdulillah, daripada dulu saya bermusuh, kini alhamdulillah cukup baik. Kenapa? Kerana komunikasi. Dulu saya tak pernah berkomunikasi. Ada saja cerita post kat Facebook macam Cik Jamali buat, jadi hero kononnya, rupanya hampir. Kita menggunakan fitnah. Saya pernah buat begitu. Kononnya nak jadi hero, tapi sebenarnya kita menggunakan fitnah. Kalau kita boleh nampak dosa fitnah kat alam maya tu, agaknya tak lalu nak tidur, nak makan. Jadi saya terus berhubung, saya tengok dia orang bekerja, saya follow, rupanya betul. So komunikasi, apa-apa saja maklumat rujuk kepada mereka, kerana zakat ni bukan tidak buat kerja. Bayangkanlah mereka perlu berurusan dengan puluhan, ratusan, ribuan orang. Bukan macam kita NGO baru dapat berjaya 1-2 kes dah action, zakat tak buat kerja, aku uruskan 1-2 kes berjaya. Zakat tu beribu lagi dia dah bawa keluar orang daripada asnaf lah sampai boleh bayar zakat. Cuma kau tak klik Facebook zakat, tak tahu apa aktiviti diorang. Itu je. Jadi saya selalu pesan pada mana yang pernah follow saya, jangan sekali mendabik dada kerana sukses 1-2 story kita pelikihkan agensi kerajaan. Sepatutnya kita jalankan kerjasama dengan diorang. Saya pernah yang saya cerita tadi, saya bekerjasama menyampaikan maklumat dengan Majlis Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, walaupun saya di KL, isu di Kuantan, Pahang, by call, benda boleh selesai, boleh siasat. Di Johor, Ibu Tunggal WhatsApp saya, kononnya zakat Johor tak nak bantu, Johor tak nak bantu. Saya call, saya Google, saya bercakap dengan pegawai, saya cakap saya nak cakap dengan pegawai, saya tak nak cakap dengan orang yang buat keputusan. Alhamdulillah, ustaz tersebut turun, dapat bantuan dan sekarang Ibu Tunggal tersebut meniaga warung. Dia kes pasal biasalah kahwinan tidak sah, jadi anak terbiar macam tu. Jadi benda-benda macam ni yang penting komunikasi. Jangan kita datang rendah tempat orang terus letak dekat Facebook. Betul. Kita kena faham dalam Facebook ni dia boleh capai oleh ratusan ribuan orang dan tidak semua orang berfikiran sama dengan kita. Kita mungkin fikir aku kongsi nak dakwah sebab baik, tapi orang yang nampak inilah kerajaan tak buat kerja, inilah menteri tak buat kerja, inilah ustaz makan duit tipu.
benda-benda macam tu kita kena faham pasal menutup pintu fitnah itu sendiri memang dituntut dalam agama kita. Jadi ustaz aku. Jadi macam dia berbalik apa yang saya cakap, apa makna kau buat kebajikan kalau kau sulam dengan benda-benda kebencian dan boleh mengundang fitnah. Fikir benda tu je. So setiap perkongsian, setiap apa tindakan mesti rujuk pada otoriti setempat. Kalau tak, orang kampung, penghulu, pusat zakat ataupun NGO berhampiran. Contoh kes di Kedah oleh seorang yang popular ustaz dulu, apa jadi? Kebencian tersebar, fitnah tersebar. Yes. Kawan saya NGO di sana, presiden NGO di sana, dia sendiri kata dia dah berapa kali menyantuni keluarga tersebut. Tapi itulah netizen ni, dia hanya nak dengar apa yang dalam kepala otak dia. Perkara sebenar dia tak nak dengar. Pasal tak best, tak boleh kutuk-kutuk macam kat Facebook. Seperti aku dulu juga. Alhamdulillah Tuhan bagi peluang berubah. Okay, kita lagi 10 minit untuk Cik Nizam untuk Khalid, kau ada apa-apa nak Aku ada, of course ada. Aku just nak share sikit pandangan aku. Aku pun pernah terlibat dengan gelandangan juga, and aku punya observation is after some time lah bila aku tengok and aku kaji balik lah. This is my personal opinion juga lah. Jadi opinion aku kadang-kadang kita terlampau cepat sebab kita selalunya ambil konsep barat lah contohnya. Konsep kalau daripada segi Islam, rezeki ni datang daripada banyak perkara lah. Tak semestinya daripada harta, wang ringgit. Aku dulu pergi, masalahku bila aku pergi gelandangan, aku tengok budak-budak, aku terus nak nangis, tak sampai hati. Tapi bila aku dah besar sikit, aku baru sedar kadang-kadang budak gelandangan ni kita nampak baju dia compang-camping macam tu, tapi dia ada kawan, dia boleh lari, dia jalan, dia happy. Kadang-kadang mungkin anak orang kaya yang duduk dalam rumah seorang-seorang, mak bapak dia sibuk yang mungkin perlukan bantuan kita. Jadi kita bagi aku boleh ya, memang kita patut tolong, tapi kita jangan simplifykan ini orang yang kita patut tolong berdasarkan harta dan apa yang dia ada, sebab rezeki itu dalam banyak konsep lain. So rezeki macam dia ada kawan kat situ, dia ada masa terluang, dia boleh belajar and so actually aku yakin sikit lah anak gelandangan would do much better than anak orang luar sebab they come from the bottom. And ada a few statistics lah. Benda ni aku tak boleh nak cakap sebab nanti terus orang argue kan. But they are, kalau orang gelandangan, anak-anak gelandangan ni actually they've been from the bottom. Orang yang masuk luar daripada gelandangan, daripada luar, dia daripada orang biasa yang kemudian jatuh miskin ataupun ada masalah lain jadi miskin. Tapi anak gelandangan biasanya dia tak adalah jadi gempak, but dia jadi on a normal level lah, manusia biasa so far, because they come from the bottom and they know already, they have no choice. The only choice is to survive, and usually they become like that. And because dia dah nampak semua keburukan dunia ni from the core, dia dah nampak dah. So aku have some trust lah. Mungkin ni nak comfort diri aku sendiri bila bagi makan dekat budak gelandangan. But I do have more hope in budak gelandangan ni. They are street smart, they are smart, cuma kita kena bagi peluang. Macam cikgu buat ni memang gempak lah. Okay, that opinion Khalid sebenarnya antara opinion yang aku rasa bagus juga untuk diketengahkan. Okay, when you talk about street smart, kalau aku pergi ke Thailand, pergi ke Cambodia, pergi ke Indonesia kan, dia punya anak-anak yang street, street. Wah, cakap kau, dia punya memang champion. Survival skill ya. Dia punya keinginan untuk hidup loh. Dia punya idea, dia macam mana dia nak cari makan dan sebagainya tu, powerful. So benda tu juga mungkin kita boleh tengok, are we approaching the homeless kids punya isu tu dengan cara betul? Maksudnya kita kesian. Benda ni selalu nampak yang sorry to say lah, mungkin ada orang ada pandangan lain, tapi sorry to say, kadang-kadang aku nampak benda ni dekat rumah anak yatim. Macam mana kita layan anak yatim ni bila macam contoh bila hari raya, kita bawa dia orang ke hotel-hotel, pakai semua pakaian semua pakaian sedondon je sama semua. Lepas tu we always portray them as golongan yang kurang bernasib baik. Jadi benda tu kita drill dalam kepala dia, kau ni lemah. Yes, betul, I agree. Kau ni ini salah. Ini betul salah. Sebab beza seorang lelaki handsome dengan seorang lelaki tak handsome adalah confidence level dia. Betul lah. And apa confidence level based on apa kau dengar dan apa kau cakap kan? Confidence level dia yang tunjukkan, kata apa ni, setuju dengan Abang Nizam botak. Supaya dia kata abang kalau tidak kita tiga botak.
Okay, anyway, come back. Jadi kadang-kadang benda yang point kau tadi tu Kadik pun something yang maybe kita nak ponder ataupun orang-orang yang menonton malam ni nak kan, sebab when you go to Indonesia, the kids yang susah sebenarnya dia punya survival instinct dia kuat. Yes. Dia buat apa saja kerja dekat situ. Tapi hopefully kita adakah kita attempt kepada kita punya golongan orang kata anak-anak gelandangan ni, adakah kita terlampau, bukan nak kita manjakan, tetapi kita sentiasa bila tengok diorang je, kita kena tengok dengan muka kesian. Kita kesian kuat sangat, kesian tak berpatutan kadang-kadang. Dia kata macam mungkin dia tengok kita macam kenapa kau yes. okey macam ni kan. Boleh respon. Boleh. Sila. Memang nak cikgu respon. Yes. Apa pendapat je? Okey, tentang pendapat pandangan masing-masing ni itu terpulang. Setiap orang ada pandangan. Saya pun mungkin pandangan saya tidak selari dengan para NGO yang lebih lama daripada saya. Okey, tentang bila saya nak cerita tentang yang kesihan pada anak gelandangan. Okey, sebenarnya sewaktu mula-mula mana-mana NGO ataupun individu, kita panggil NGI atau itu masyarakat, pertama kali terlibat dengan dunia kebajikan ni, baik orang miskin bandar, PPR atau gelandangan, simpati tu sangat tinggi, balik rumah nangis-nangis sampai kadang tak boleh tidur. Itu saya. Ada sifat tu tak boleh hilang, tak payahlah jadi sukarelawan. Betul. Tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh be there. Saya yakin mana-mana NGO yang lama di lapangan, perasaan simpati itu sebenarnya bukan pada anak gelandangan, simpati sangat tapi kita fikir tentang masa depan, bagaimana kita nak corakkan dia, macam mana sepatutnya rakan sebaya dia. Ya, saya tidak nafikan survival mereka sangat-sangat tinggi. Saya pernah berjumpa dengan satu basker di Kota Damansara. Bila saya jemput dia, saya kata, boleh tak kita orang bayar kau buat main muzik dekat kaki lima sebar karya, aku nak panggil budak-budak pergi makan. Dia gelak. Saya pun besar kat situ bang. Malu saya. Lalu berkongsi cerita. Sekarang saya dah lost contact, nombor telefon dia dah tukar dan dia tak update. Kemudian kalau kita tengok di sekolah bimbingan jalan kasih bagaimana survival diorang yang ada dokumen, insya-Allah saya tak nafikan dapat pengaruh yang bagus, diorang boleh berjaya. Tentang degil, nakal tu normal, alam remaja. Saya sendiri pun kena buang sekolah, kena buang universiti. Itu sejarah saya sebelum jadi manusia sekarang ni. Okey, tapi tentang mereka yang tidak punya dokumen, ini wajib kita kena kasihan dan simpati kerana apabila mereka meningkat besar. Okay, saya ada kes orang tersebut dah umur 21 tahun, duduk di Semenanjung tapi lahir di Sabah ke Sarawak, bekerja sebagai oil and gas. Saya tidak pasti bagaimana sewaktu dia kecil tersebut mak dia dapat bawa dia bawa ke Semenanjung naik kapal terbang. Mungkin waktu tu peraturan tidak ketat. Sekarang ni dia nak Sarawak ke Semenanjung tak ada jalan tikus bang. Kau kena naik kapal terbang. Jalan tikus mati lemas. Jadi sekarang ni dia nak balik ke Sarawak, dia tak ada IC. Pasal apa? Ayah dia tidak daftarkan dia waktu kecil. Allah. Jadi sampai besar ni dia bekerja pun dapat gaji yang orang kata lebih rendah daripada gaji pendatang yang tak dokumen. Level dia. Jadi dia selalu mengeluh menangis. Kawan dia rujuk pada saya. Saya cakap, saya minta maaf, saya tak boleh buat apa-apa kerana memang dia ni solidly stateless. Yes. Dia nak balik Sarawak pun tak boleh. Actually kalau kes-kes gelandangan yang sesadai di Semenanjung, saya boleh rujuk pada rumah Sabah, rumah Sarawak. Diorang akan datang turun bagi bantuan, beli tiket, hantar diorang balik. Kita ada kes buat macam tu, alhamdulillah berjaya. So tentang anak-anak tentang kalau jadi anak angkat, katalah budak ni dia tak ada dokumen, saya boleh ambil sebagai anak angkat, dia boleh masuk sekolah. Sebab saya pernah dulu approach cara macam tu. Dia tidak semudah itu. Dia tidak semudah itu. Dia ada proses melalui JKM, ada siasatan. Kalau dia semudah itu, lama dah masalah ni selesai. Tapi orang luar ni kadang-kadang tahu blame dia. Boleh lah. Dia tidak semudah itu. Jadi tentang yang anak-anak gelandangan ni, ada setengah-setengah perkara wajib kita kena simpati tapi jangan berlebihan. Ada setengah-setengah perkara kita kena bagi support moral. Simpati itu kena ada, cuma seperti yang tuan-puan cakap lah, jangan berlebihan. Itu saya tak nafikan. Tapi kalau kita nak hukum semua masyarakat pandang mereka dengan penuh simpati, no, tidak. Yes. Dulu ya, mana-mana aktivis atau sukarelawan, sikap tu kena buang. Kalau ada sikap tu juga, duduk rumah dia lah menangis. Pasal kita tak boleh buat keputusan, semuanya dipengaruhi emosi. Saya pernah bawa kereta balik menangis pasal nampak budak kecil tidur di masjid negara
di kaki 5 tu, saya balik rumah ambil selimut anak saya, ambil tilap anak saya sampai bini marah. Besok pagi bangun selimut anak hilang, saya bawa ke sana, bagi kat dia, letak dia dalam dulu kat masih negara ada CIMB punya mesin ATM punya rumah. Saya cakap kau duduk je dalam ni, kau tidur dalam ni, tak ada orang marah. Saya ingat lagi, dulu kes tu saya kutuk Baitul Mal. Saya marah Baitul Mal, kononnya tidak jalankan kerja. Rupanya pendek cerita Baitul Mal telah main peranan betul. Adalah kes. Alhamdulillah budak tu pun dah balik Kedah diselamatkan. So simpati berlebihan tidak boleh ada, tapi positif bantu ya. Cikgu Nizam, okey, kita nak dekat akhir rancangan. Okey, saya yakin malam ni siapa yang menonton mungkin ada yang rasa cuba berkobar, nak cubalah buat macam mana nak contact Cikgu Nizam nanti kat Facebook ke mana ke? Saya selalu pergi belah-belah sana. Cikgu Nizam, cikgu ada tak buat macam sebulan sekali ke mungkin ataupun humanity open kepada sesiapa yang nak bekerjasama dan sebagainya. Macam mana Cikgu Nizam? Mungkin ada orang nak belajar, orang kata dia nak berbuat sesuatu, dia nak bantu, dia rasa dia nak bantu tapi dia rasa dia tak tahu mana nak mula. Mungkin ada tak boleh hubungi Cikgu Nizam ke macam mana ke? Okey, saya dulu bila orang nak bantu ni, saya tu okey jom kita buat kat KL buat ni. Sekarang tidak. Tidak kira di mana sekalipun anda berada, pertama sekali tengoklah komuniti jiran terdekat kita. So sekarang humanity fokus pada gerobok rezeki. Gerobok rezeki sekarang kita implementkan di sekolah. Pergi pada sekolah-sekolah di kawasan komuniti anda, dapatkan jumpa pihak sekolah, pentadbir sekolah, tanya. Okey, setiap sekolah dia ada rekod sistem online yang dihantar kepada Kementerian Pendidikan, dipanggil APDM, saya lupa apa nama singkatan dia, di mana setiap rekod gaji ibu bapa, status asnaf atau tidak, miskin bandar, whatever, semua ada dalam sistem tu. So kalau sekolah tersebut banyak murid-murid daripada latar belakang keluarga B40 segini, wujudkan gerobok rezeki di sekolah, approach pada sekolah, kemudian support. Dapatkan crowdfunding, bantu sekolah dari cara begini. So pihak sekolah punya data, agen lain pihak sekolah, insya-Allah lagi berkesan daripada kalau kita sendiri yang tidak kenal pergi tempat orang. Saya pernah didatangi daripada belah daerah Pahang, dia kata nak bagi makanan kepada gelandangan di KL. Saya cakap kenapa buang masa, kenapa buang minyak nak pergi ke KL, sedangkan di daerah anda ada gerobok rezeki di sekolah. Saya bagi nama sekolah, support. Itu adalah komuniti anda. Kalau kawasan dekat kita sendiri kita tak fokus, kenapa nak fokus pada jauh? Di KL tu cukuplah. Terlalu banyak NGO akan support gelandangan. Betul. So kalau siapa untuk yang tentang saya boleh cari di Facebook saya, you type je Muhammad Nizam Wahid ataupun facebook.com/peduli insan jarak. Peduli insan pada page community saya. Itu benda yang mungkin kita semua boleh reflect balik, iaitu kadang-kadang kita nak berbuat kebaikan dan kita orang kata tak tahu macam mana ataupun rasa kita nak buat something yang impactful. Sebenarnya apa yang Cikgu Nizam cerita tu betul. Maksudnya daripada kita nak tengok jauh-jauh ataupun nak ni kan, tengok yang dekat-dekat dulu, jiran-jiran. Dan ini juga saya rasa selari dengan tuntutan Rasul junjungan kita, iaitu kita kena berbaik dengan jiran tetangga. Jadi kepada siapa yang malam ni bersemangat rasa nak membantu apa benda semua, boleh hubungkan dengan jiran tetangga kita, rakan-rakan kita mungkin, dan juga kalau rasa nak kembangkan lebih besar macam Cikgu Nizam kata, gerobok rezeki tu satu inisiatif yang memang terbukti berkesan dan banyak membantu dengan tu. Jadi boleh sama ada di sekolah ataupun di masjid ataupun surau di karya anda sendiri, tengok boleh usulkan kepada sekolah ataupun kepada masjid ataupun surau anda. Betul Cikgu Nizam? Ya, betul. Okey. Jadi kita dah sampai di penghujung rancangan. Kami daripada tim My Two Cents, benda biasa dibawa ke tengah, ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nizam kerana sudi bersama kami, input yang sangat berguna untuk kita semua, dan saya rasa kita malam ni dapatlah memahami sedikit sebanyak orang kata perkara di balik tabir benda tu. Antara benda dia yang saya boleh recap, kalau yang saya rasa nak ingatkan kepada semua ialah komunikasi. Jadi tanpa komunikasi kita akan sentiasa bersangka buruk terhadap satu sama lain. Kan? Jadi lepas ni kalau dapat satu berita
kita selidiki. Kadang-kadang takut kalau kita terjatuhkan fitnah kepada orang yang bukan selayaknya menerima fitnah tersebut. Okey, Cikgu Nizam, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali kepada Cik Mali juga Maitusan kerana sudi bagi peluang kepada saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah kita join lagi dengan cikgu. Ya. Apa kali? Tak, lain kali kita join. InsyaAllah. Boleh. Kita ajak lagi. Okey. Terima kasih semua malam ni kepada yang menonton yang setia bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.